Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk kita meneruskan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memikul amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan setiap detik dan setiap langkah yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sentiasa ingat kepada Allah, hamba yang sentiasa bertawakal kepada Allah, dan hamba yang sentiasa mengikat tali dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam apa juga keadaan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin membawa tajuk tentang qiyamul lail. Qiyamul lail. Bagaimana kita melakukan qiyamul lail berjemaah? Dan kemungkinan tajuk ini tajuk yang akhir lah tentunya. Dan lepas ini mungkin kita akan kalau pada tajuk lain mungkin tafsir ibadah yang lebih luas lagi. Ya. Kalau kita bincangkan tentang jemaah saja, solat jemaah saja. Jadi sekarang kita nak lebih luas tentang memperelokkan sembahyang kita, bermula daripada wudhu, sembahyang sampai akhir. Ya. InsyaAllah ya, insyaAllah. Sebab saya ingat tentang solat jemaah ini dah banyak lah kita bincangkan. Ya. Cuma kalau ada tuan-tuan yang masih lagi rasa ada yang kurang memahaminya, alhamdulillah buat terus selesai lah insyaAllah. Jadi pada pagi ini tuan-tuan tentang qiyamul lail. Ya, qiyamul lail, saya yakin tuan-tuan semua pernah melakukan qiyamul lail. Ya. Dan bagaimana yang kita dikatakan qiyamul lail tuan-tuan? Ya. Saya pun tak tahu macam mana ada persepsi tuan-tuan bila sebut saja qiyamul lail, apa yang tuan-tuan gambarkan dalam fikiran. Ya, adakah hanya bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi qiyamul lail? Ya. Baik, ini yang boleh kita bincangkan mungkin dalam masa yang singkat tuan-tuan, tentang definisi dia, tentang dalil tentang qiyamul lail, ada ke tak ada dalil dia, kemudian hukum kita melaksanakan qiyamul lail, dan juga bolehkah dilakukan secara berjemaah.
Ini yang menjadi isu satu ketika dulu, ya, buat sholat berjemaah, ya, sebagai sunat, kita bidah, ya. So, macam itu. Kemudian apakah pengisian dalam kita melaksanakan qiyamul lail? Baik, qiyam mana berdiri, tuan-tuan. Qama yaqumu qiyaman. Dan qauman mana qaum? Ya, qiyam saya. Qiyam berdiri. Ya. Kemudian al-lail mana malam, artinya berdiri malam. Itu segi bahasa gitu, ya, berdiri malam. Artinya kita berdiri malam apa? Kalau segi bahasa dia luas, tuan. Kita berjaga malam tengok bola pun dia akan qiyamul lail juga, segi bahasa lah. Tuan-tuan kata ada start tak saya, ya, segi bahasa. Sebut qiyamul lail tengok bola tengah malam, ya. Ya, Arsenal lawan Manchester contohnya kan. Qiyamul lail juga segi bahasa. Tapi segi syarat tak masuk, tuan-tuan, ya. Qiyamul lail pergi dataran mereka sampai pukul 4 pagi memang merdeka tahun baru. Segi bahasa ya qiyamul lail, tetapi segi istilah syarat tidak termasuk dalam qiyam biasa, ya. Menjaga tengok TV sampai malam-malam, ya. Segi bahasa ya bagi qiyamul lail juga jaga malam, ya. Dari segi istilah, qiyamul lail merupakan sunat yang tidak mempunyai bilangan rakaat yang tertentu. Ia ditunaikan selepas bangun daripada tidur dan sebelum daripada azan. Dia banyak definisi, tuan-tuan, ulama buat, tapi saya ambil satu sajalah. Nanti ambil semua pening kita. Ya, saya ambil satu saja. Jadi qiyamul lail merupakan sunat, ia perkara sunat yang tidak mempunyai bilangan rakaat yang tertentu. Buatlah beberapa rakaat pun, ya, buatlah beberapa rakaat pun, supaya ia ditunaikan selepas bangun daripada tidur dan sebelum daripada azan subuh. Ini satu definisi, ya, sebut qiyamul lail. Jadi definisi yang ini, tuan-tuan, lebih merujuk kepada solat tahajud. Definisi ini, ya, ada definisi yang lain. Dia kata melaksanakan ibadah, ya, selepas daripada melakukan ibadah selepas daripada tidur seketika, itu dipanggil qiyamul lail, ya. Banyaklah definisinya, saya ambil satu saja. Jadi qiyamul lail ini ialah suatu perkara yang sunat, yang tidak mempunyai bilangan rakaat yang tertentu. Buatlah beberapa rakaat, panjang mana ayat nak bacalah, ya. Tidak ada hak. Ini kalau semuanya seorang, ya, bacalah surah Al-Baqarah sampai habis satu rakaat, ya, contohnya, ya. Ia ditunaikan selepas bangun daripada tidur dan sebelum daripada azan subuh. Tidur dulu. Tidur tu pun tengok dulu tidur masa kita. Kalau lepas asar dia tidur, dia kata pada tidur lah tadi, baru maghrib dia nak qiyamul lail, tak boleh, ya. Kemudian masa dia bila, iaitu sebelum masuk azan subuh, ya. Bila masuk azan subuh maka habislah waktu untuk kita qiyamul lail. Tak boleh lagi nak sembahyang sunat tahajud. Baik. Dalil tentang qiyamul lail, ya. Dia kata amalan qiyamul lail merupakan ibadah yang sudah menjadi darah daging atau amalan para rasul, nabi-nabi, para saleh dan alim ulama sejak dahulu lagi. Inilah amalan para nabi, aulia Allah, ya, para wali-wali, ya, ulama-ulama, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang melazimkan solat tahajud, ya. Orang yang melazimkan solat tahajud dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Macam mana ada solat dia? Solat yang sungguh-sungguh lah, tuan-tuan, ya.
tapi kena perlu dilatih lah. Ya. Jadi ini amalan para saleh, para nabi-nabi, para rasul-rasul di solat tahajud. Ya, solat tengah malam, qiyamul lail katanya. Sama ada mana dia bersembahyang, sama ada baca Quran, ya, ibadah dilakukan sebelah malam, ya, itu dipanggil qiyamul lail, ya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersolat malam, sesungguhnya ia amalan orang-orang yang saleh sebelum kamu, amalan yang mendekatkan kepada Tuhan, menghapus dosa kesalahan dan juga mencegah dosa. Ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil tentang adanya qiyamul lail. Tolak berjemaah, kata berjemaah, tolak ke depan ini ada. Ini dalil tentang qiyamul lail saja. Tapi kita ni kadang-kadang malas nak buat qiyamul lail. Bangun tengah malam kita tak kencing tu boleh. Ya, tapi bila kita nak angkat, ambil wudu, nak angkat tangan, nak sembahyang, itu berat kita. Ya. Tapi kalau nak kencing, bangun dia. Sebab kalau tahan kencing rosak dia. Ya, kencing ada tidak masalah, takut dia. Ya, tapi dia tak nak bangun ambil sembahyang 2 rakaat. Itu sekurang-kurang qiyamul lail. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat tengah malam ini, pada waktu malam ini boleh mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama-ulama dulu, tuan-tuan, para auliya Allah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsha min ibadina ulama. Sesungguhnya golongan yang takut di kalangan hamba aku ini ialah para ulama. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa melazimkan solat qiyamul lail, tahajud, taubat dan sebagainya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan dia duduk kat masjid, dia boleh mengumpat orang ni. Kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masjid pun boleh dia mengutuk orang, ya, dia fitnah orang. Kalau kat luar masjid lagi dah. Itu muhasabah diri kita sendiri. Ya. Kemudian kata Nabi, solat malam juga boleh menghapus kesalahan. Apa artinya? Menghapuskan dosa kita. Dosa kecil, tuan-tuan, ya. Dosa besar, dosa dengan orang, mengumpat orang tadi, kena minta maaf dengan dia. Bukan boleh minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu hak sama manusia. Dia kita minta ampun sesama manusia. Adalah kita nak minta ampun kat dia, tuan-tuan. Ya. Kita dimaki hamun dia, fitnah dia, tapi kita tak minta maaf. Jaga. Ya, itu tak boleh menghapuskan dengan solat tahajud, tuan-tuan. Solat tahajud ini ialah menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Ya, nak dosa yang lain, dosa besar, kita kena taubat nasuha. Ada syarat-syarat dia, kena menyesal, minta ampun sungguh-sungguh, menyesal, yang berazam tak nak buat lagi dah. Ya. Tubuh saya kata jangan taubat macam orang perempuan lepas salin. Ya. Masa lepas salin aku tak mau dah mana. 6 bulan lepas itu mencari keluar. Ya. Itu tak mau taubat macam tu. Ya. Kena taubat nasuha. Itu dosa besar. Penghapus dosa. Sebab kita ada solat taubat, dalam pengisian ada solat taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tuan-tuan, sebelum kita lelapkan mata kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita muhasabahkan diri kita, tuan-tuan. Apa lagi yang kita KPI-kan, senaraikan, apa lagi kita belum tunaikan. Dengan siapa dulu, apa dah buat salah dulu. Pergi cari minta ampun dengan dia, tuan-tuan. Ada hutang yang tak bayar,
muslimun. Orang yang mati syahid tuan-tuan, sekiranya dia ada hutang, tergantung lagi tu. Hebatnya hutang itu, dia tahan kita. Masuk kalau ada hutang kena bayar hutang, tak boleh. Ya, walaupun sikit tu, walaupun seringgit kita hutang tuan-tuan. Ya, tu dengan orang, dengan manusia. So kena selesaikan. Jadi kalau solat tahajud, dia mulai tiap-tiap malam dia mulai pun dengan hutang dia takut tuan-tuan. Ya, itu hebatnya hutang tuan-tuan. Sebab itulah kalau ada hutang kena bayar. Kalau ada kita bersalah dengan orang, kena minta maaf. Ya, kena main tuan-tuan. Ya, solat tahajud juga. Kalau kudai pun, tapi kalau hutang tak bayar, dosa dengan orang tak minta ampun, masalah tuan-tuan. Ya. Sebab itu solat tengah malam ini, solat malam ini dia mulai ibadah pada waktu malam ini, dia menghapus di atas dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. So kalau kita tiap malam kita buat tuan-tuan tak banyak, ambil masa lebih kurang 2 rakaat sembahyang, sambung dan baca Quran, buat solat taubat, mungkin setengah jam lah, cukuplah, baru tidurlah balik. Tengok TV bukan setengah jam tuan-tuan, sejam lebih bola, 90 minit. Bola kan, boleh habis sampai habis tengok bola. Sampai tertinggal salat Jumaat. Ya, bola punya. Ya. Yang mulai setengah jam ni tuan-tuan. Ini peringatan kepada orang yang cakap ni sendiri lah tuan-tuan. Dan memang sendirinya pada tuan-tuan untuk sama-sama kita bina. Saya bukan bercakap untuk orang, tapi untuk kita sama-sama. Kita masalahkan diri dan kita tingkatkan diri kita, dan kita fikir di mana kita sekarang berada, di tahap mana kita sekarang. Seterusnya kata Nabi SAW, Qiyamul Lail juga ialah pencegah dosa. Tadi menghapus kesalahan, boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Dan juga kata Nabi SAW, Qiyamul Lail juga dapat sebagai pencegah dosa, protect, boleh benteng kepada kekuatan kita, supaya kita dapat menjauhkan diri daripada dosa kita. Memang kita ni tuan-tuan tak boleh lepas daripada dosa, ada. Ya, tetapi oleh kerana kita melakukan perkara-perkara ibadat, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir kepada melakukan dosa besar, sebagai protek pada diri kita. Kalau komputer pun tuan-tuan ada antivirus dia. So Qiyamul Lail ni ialah sebagai antivirus dalam kehidupan kita, dalam kita sebagai seorang Islam. Cuba tuan-tuan fikir, kalau tuan-tuan tak melakukan Qiyamul Lail, tak ada ibadah tak banyak, yang mengharapkan solat fardu saja 5 waktu, sunat rawatib saja, ya, sebelum dan selepas, itu pun kadang-kadang. So apa protek kita? Apa benteng kita? Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada. Tuan-tuan fikir sendirilah. Ya. Itulah hadis riwayat Muslim. So kena ingat tentang bila kita melakukan Qiyamul Lail, tidak ada sia-sia. Satu, kita dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, doa kita makbul. Doa kita mudah makbul. Kemudian dapat hapus dosa, kemudian sebagai pencegah daripada melakukan dosa. Itu Qiyamul Lail tuan-tuan. Kemudian ibadah khas, sama ada wajib atau sunat, semuanya bersandarkan kepada dalil-dalil naqli daripada Allah ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahawa ternyata Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan ibadah tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadat khas tuan-tuan, ya, melakukan ibadat ada nas. Kita nak sembahyang waktu, ada nas dia. Ya, aqimus salat, ada nas dia. Kita melaksanakan sembahyang waktu. Jangan tanya, mana dalil sembahyang 5 waktu? Tak tahu. Ya. Mana kamu tahu dalil sembahyang waktu? Kamu sembahyang waktu, mana dalil? Orang sekarang dicari dalil yang tentu. Aqimus salat. Hadis Nabi apa? Ada hadis Nabi suruh sembahyang. Tak ingat juga, kan? Ada
Ada contohnya. Tonton balik cari dalam hadis Jibril ada sembahyang. Ya. Semuanya ada nas juga. Baik, ini dalil di antara dalil Al-Quran tentang qiyamul lail. Surah Al-Muzammil, ya, ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, kata Allah, siapa di Nabilah masa itu, ya, bangunlah salat tahajud pada waktu malam, selain daripada sedikit masa yang tidak dapat tidak untuk kamu berehat, yaitu separuh daripada waktu malam, atau kurangkan sedikit, atau separuh itu, atau lebihkan sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tertil. Inilah dalil nas daripada Al-Quran. Yang tadi hadis, ini dalil daripada Al-Quran tentang adanya qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun tahajud, bangun mendirikan qiyamul lail pada waktu malam, sembahyang, baca Al-Quran, dan baca Quran jangan laju-laju, dengan tartil, ya, bertajwid, bertenang dan penghayatan. Baca dengan tartil. Kalau baca laju, tuan-tuan, tak ada penghayatan. Mau dengar sedapnya, ya. Ini dalil tentang qiyamul lail. Jadi ada nas contohnya, qiyamul lail. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah salat tahajud pada waktu malam. Jadi salat tahajud ini malam, tuan-tuan, tak ada tengah hari orang buat salat tahajud. Kalau coba salat tahajud tengah hari itu ada something wrong. Salat tahajud, ya, wali mana datang kata wali, ya. Salat tahajud pada tengah hari, ya, ada. Salat tahajud waktu malam juga. Selain daripada sedikit masa yang tidak dapat tidak untuk rehat mungkin ada juga malam sedikit nak tidur, mana kita tidur dulu, baru bangun kita melaksanakan ibadah. Ini nak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita tengok hadis dia itu. Jadi ibadah juga, sembahyang ada sembahyang juga. Kita ada rehat juga, ya, buat perkara lawa banyak, ibadahnya sedikit ya. Nah, itu kita. Coba kita tengok tentu dalam satu hari berapa banyak kita melaksanakan ibadah. Kita sebagai orang yang dah pencen-pencen ni, tuan-tuan, pencen maaf lah, ya, veteran lah, orang lama. Hidupnya dalam lama ni, coba kita hitung, tuan-tuan. Kita nak mati umur 60, 70, yang dah 80 tu dah lebih pada ekstra subsidi lah, tuan-tuan. Subsidi 60 lebih ya. Ni umur kita Nabi 60 lebih ya. Kalau sampai 70, 80 tu dah ekstra, dah lebih pada subsidi lah. Tujuh tu dah mewah dah, tuan-tuan. Ini time dia boleh ambil. Jadi supaya tuan-tuan hitungkan umur kita ni apa yang kita dapat. Berapa banyak dah ibadah kita buat, dan berapa banyak ibadah yang kita ikhlas kita buat, dan berapa banyak yang punya mengumpat orang, fitnah orang, sangka buruk dengan orang. Dalam satu hari kita tengok. Jangan cari kesalahan orang, jangan hitung amalan orang, hitung amalan sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri sendiri. Ini kita bicara kesalahan orang, nilai orang. Orang ni baik, orang ni tak baik. Kita tak tengok hak kita ni baik ke tak baik. So kena muhasabah diri, kena banyak juga. Ya, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat qiyamul lail. Ni kita nak mesyuarat ni nanti hari. Saya nak sentuh sikit tentang mesyuarat kita. Jangan kita mesyuarat macam orang bukan Islam.
Kita mesyuarat orang Islam naik ke Tuhan. Ini mesyuarat saya sentuh sikit, keluar sikit dari ini. Saya minta maaf. Sebab nanti saya tidak cakap lah. Nah, mesyuarat ni. Kita mesyuarat orang Islam. Jangan kita mesyuarat sampai hilang akhlak Islam. Macam paling maki orang ni. Hilang orang Islam, hilang akhlak orang Islam. Orang mesyuarat dah selesai masalah, tapi kita cari masalah. Mesyuarat tentu kena ingat. Kita masa mesyuarat pada banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak cadang ke sesuatu cadangan, kita kena banyak selawat. Supaya ilham yang kita datang itu ialah ilham minal malaikatil bikatil mukarramin. Bila kita cadang, dan apabila cadangan kita tidak diterima, tuan-tuan, kita kena banyakkan istighfar supaya syaitan tidak hasut kita, supaya tidak ada perasaan dendam. Dan kita tidak boleh memaksa orang untuk menerima cadangan kita. Itu kena ingat dalam mesyuarat. Jadi mesyuarat kita yang mesyuarat orang Islam penuh dengan adab-adabnya. Tapi kita orang Islam tak ambil adab-adab orang Islam sendiri. Ya. Kemudian dalam mesyuarat tidak boleh beremosi, tidak boleh marah. Sebab apabila tentu satu cadangan kita bagikan dengan keadaan kita marah, al-ghadabu minasyaitan. Ilham yang dapat kita cadangan dengan keadaan kita marah tadi ialah ilham daripada syaitan. Walaupun nampak baik. Sebab itulah kita kena jaga adab dalam musyawarah. Ya. Kena jaga tentang banyakkan berselawat, ya, banyakkan istighfar dalam musyawarah supaya putusan dalam musyawarah tadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada musyawarah ba'da musyawarah. Tidak ada musyawarah selepas musyawarah. Bertasamu kena ada. Itu kena jaga adab dalam musyawarah itu. Ya, itu dalam Islam. Kalau kita orang Islam lah, kena ambil adab-adabnya. Kan? Jangan dalam keadaan kita marah. Sebab itulah hakim kalau tuan-tuan nak jatuhkan hukum dalam syariat dalam agama. Hakim kalau dalam keadaan marah dia tak boleh jatuh hukum, tuan-tuan. Dalam keadaan sangat panas, aircon tak ada, panas sangat ni, tak boleh lagi jadi. Dia dalam keadaan tenang. Islam mengajar supaya kita melakukan sesuatu itu bukan dengan emosi ataupun nafsu kita. Baiklah kita masuk balik dalam. Baik, inilah Allah Subhanahu wa taala ajar kita supaya bangun tengah malam, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa yang sedikit pun jadilah. Dan kita isilah dengan Al-Quran, sembahyang dan juga baca Al-Quran dan juga zikir-zikir tertentu. Baik. Ini dalil lagi dalam surah Isra. Tadi dalam surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Seterusnya ialah dalil yang keempat ialah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini surah Al-Isra ayat 29. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, kata Allah, serta kerjakanlah sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagi kamu. Semoga Tuhan membangkitkan dan menempatkan kamu pada akhirat di tempat yang terpuji. Sembahyang tahajud ini kata Allah Subhanahu wa taala ialah sebagai sembahyang tambahan di atas sembahyang fardu tadi. Sembahyang fardu 5 waktu tadi kita tambah lagi dengan sembahyang sunnah. Qabliyah, ba'diyah, dan juga solat tahajud pada waktu malam. Ini ada dalil tuan-tuan di antara dalil tentang solat tahajud ataupun qiyamul lail. Solat tahajud ini adalah pengisian, di antara pengisian dalam qiyamul lail. Sebab itulah solat tahajud itu tuan tidak ada minimal buat rakaat. Tapi tidak maksimal ada. Minimalnya ialah 2 rakaat. Salat tahajud bukan 1 rakaat, atau witir saja 1 rakaat boleh. Ya. Itu lebih malam kan. Jadi salat tahajud buatlah banyak mana.
Oh, kita tidak boleh panjang-panjang, ya, sederhana. Nah, itu sesuai dengan keadaan kita, tuan. Kita bekerja, kita letih kan, itulah motivasi diri sendiri. Ya, bekerja letih, lutut sakit, so sederhana adalah bacaan. Ya. Yang penting tuan-tuan kita ikhlas melaksanakan ibadah insyaallah. Baik, kemudian hukum qiyamul lail. Pada awalnya tentang qiyamul lail wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu tuan boleh tengok dalam surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 10. Saya tengok tadi tuan, tapi saya tak nak baca masa dulu. Kita baca. Dari 1 sampai 10 ayat surah Al-Muzammil, ayat itu mengkhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melaksanakan ibadah khususnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Dan pada awalnya solat tahajud itu diwajibkan, ya, pada para nabi dan juga para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kena buat solat tahajud. Itu ayat 1 hingga 10. Kemudian pada ayat 20, ayat 20 itu panjang, teman-teman. Ya, ayat 20 itu sampai habis panjang. Maka di situ Allah Taala beri kelonggaran. Ya. Ada kelonggaran. Maka di situ manis sholat tahajud itu hanya dikhususkan bagi Nabi SAW saja yang wajib buat. Kemudian pada jemaah pada umatnya itu hanyalah sunat muakkad. Itu diistimbat oleh para ulama. Ya. Kemudian dari asbabun nuzul sini beza di kata setahun di antara turun ayat 1 sampai 10 hingga ayat sampai 2 ke 20 ayat 20 itu turun setelah setahun beza dia di antara ayat 1 sampai 10 tadi. Ya. Nah, jadi sini tuan-tuan hukum qiyamul lail kita tahu. Artinya pada peringkat awal diwajibkan para nabi dan para sahabat dan mereka bersama dengan Nabi SAW ketika itu. Dan setelah itu menghukumi ialah sunat. So di sini tuan-tuan para ulama mengistimbat bahwasanya salat qiyamul lail itu kena hukumnya sunat muakkad tuan-tuan. So kita buat kan? Ya. Nah, tapi saya kalau kita buat enggak tuan-tuan. Kita buat juga tapi datang tuan-tuan. Jadi lepas ini harap ramai datang tuan-tuan. Qiyamul lail. Ya, datang tuan-tuan. Ya, cuba kita hidupkan balik tuan-tuan qiyamul lail. Ya, selalu kita sembahyang ke rumah, jalan ke rumah yang juga sembahyang sekali sebulan sekali itu datang ke masjid tuan-tuan. Ya, kita baru nak belajar, baru nak bagi semangat kekuatan tuan-tuan. Tak nak berjemaah tak apa sembahyang sama-sama sini kita buat di masjid. Ya. Kalau tuan-tuan rasa nak kopi tuan-tuan, bagi tahu kita buat kopi. Pukul pagi itu sedia kopi, asal itu sedia kopi. Ya. Sebulan sekali ya tuan-tuan. Ahad minggu ketiga. Ya. Ada satu hari tuan-tuan kita umumkan yang jemaah. Kata dimulai lah masa karya. Bila datang tuan-tuan, imam dengan Bilal, ada surah datang. Mudah-mudah. Saya tanya daripada mana dia kata daripada Ampang tuan-tuan. Jauh kan, saya dengar semalam ada umumkan qiyamul lail. Dia datang daripada Ampang, qiyamul sini tuan-tuan. Orang jemaah kita tak ada seorang. Ya. Orang Ampang datang dari masyarakat, semuanya ke rumah. Qiyamul lail. Sebulan sekali ya tuan-tuan. So lepas ni tuan-tuan datang. Ya, kita datang kita buat qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan qiyamul lail itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai beratkan mizan kita amalan kita di akhirat nanti. Insyaallah. Baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu sholati afdal ba'da al-maktubah?" Qala as-salatu fi jawfil lail. Ya, Abu Hurairah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang, "Ayyu sholati afdal ba'da al-maktubah?" Apakah sembahyang yang afdal selepas daripada sembahyang lima waktu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu fil jawfil lail," yaitu sembahyang pada pertengahan malam. Ya. Coba coba tuan-tuan. Kita usahakan tuan-tuan. Masjid kita semua imaran tuan-tuan, pengimaran masjid. Masuk bukan imaran masjid bagi cantik saja, dan tandah cantik, kolah cantik, tapi sembahyang tak jadi imaran, tak jadi juga tuan-tuan.
besar, indah-indah, tapi yang sembahyangnya ketek gitu. Ini hadis akhirnya. Kita nak biar pola cantik, tanda cantik, dan kehadiran salat Jumat pun cantik, dan akhirnya hati kita pun cantik, ada ukhuwah, ikatan ukhuwah. Ya, coba tuan-tuan ya. Saya nyuruhlah pada tuan-tuan pada malam pada pagi tuan-tuan datang kita sebulan sekali ya, terutamanya pada IJK lah. Ya, sebab asas tu IJK nak jaga masjid ni. Ya, mesti ada kekuatan. Ya, para sahabat berjuang tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi, semua tentera-tentera dia mesti kena solat tahajud. Ya, ada kekuatan. Ya, kita kena buat juga. Baik, dia mulai berjemaah ni macam mana? Boleh tidak buat jemaah ni? Ya. Baik, dia mulai berjemaah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah membahagikan solat sunat kepada dua bahagian. Solat sunat yang sunnah dikerjakan secara berjemaah seperti solat gerhana, solat istisqa, minta hujan, solat tarawih, dan solat 2 hari raya. Ini solat yang disunatkan melaksanakan secara berjemaah. Solat gerhana berjemaah tuan-tuan. Kemudian dia berkhutbah. Kalau seorang-seorang jangan baca khutbah. Sebenarnya kat rumah tapi kamu dia dengan isteri jadi makmum. Lelaki baca khutbah. Alhamdulillah, suami isteri kata aja pergi baca khutbah dia. Boleh tuan, kata sebab macam suami isteri sembahyang kerana kat rumah. Ya. Lepas sembahyang isteri suami lah baca khutbah. Ya. Jangan suruh suami pula baca khutbah, isteri pula baca khutbah. Ya, kan isteri beletek kan kalau ada khutbah kan. Ya. Baik, ini solat sunat yang Imam Nawawi itu yang solat yang sunnah dikerjakan secara berjemaah ialah solat gerhana, solat istisqa. Istisqa ini kita tak nampak lagi tuan-tuan. Ya. Tapi menjelasnya ada penambahan. InsyaAllah kalau akan berlaku, kalau sekiranya berlaku lagi tuan-tuan, kita akan buat jelas. Kurang kita boleh mendidik usaha macam mana solat istisqa. Ya. Macam mana? Walaupun tidak sempurna tuan-tuan buat sebab dia ada kali kain buat semua. Ya. Solat istisqa bukan tuan-tuan. Bukan boleh solat aja macam bisa boleh tak nak kali kain pun bisa bantu boleh. Tak nak salah, itu sunat saja. Ittiba dengan perbuatan Nabi SAW. Ya. Kemudian solat tarawih, ini pemahaman. Solat tarawih ramai. Dan solat 2 hari raya ini pun ramai. Baik. Kemudian solat sunat yang tidak dilakukan secara berjemaah. Ini Imam Nawawi punya pendapat kan? Bukan saya punya. Imam Nawawi. Solat sunat yang tidak dilakukan secara berjemaah seperti solat tahajud, solat duha, solat tahiyatul masjid, solat hajat, sunat rawatib dan lain-lain. Tuan-tuan jangan balik lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik sini habis tuan-tuan kata saya jangan sesaat. Tunggu dulu sampai habis. Ya. Ini kata pendapat Imam Nawawi kita solat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah. Solat tahajud, solat duha, solat tahiyatul masjid, dan solat tahajud pagi kalau sama-sama sembahyang. Solat hajat ada kita buat kan? Jemaah. Sunat rawatib tak ada atas jemaah kan? Sebab itulah ada satu ustaz dulu sebut sini kan. Dia kata semua nak jemaah. Kau bilik pun nak jemaah. Mu'ah pun nak jemaah. Sunat rawatib kenapa tak ada tanah buat semua jemaah kata. Itu saya dah menjawab tuan-tuan. Baik. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Majmu' Syarah Muhzab mengatakan solat tahajud, solat duha, solat tahiyatul masjid, solat hajat tidak disyaratkan berjemaah. Artinya tidak diperintahkan secara berjemaah. Ya. Tasawuf solat tarawih. Solat tarawih Nabi datang ke masjid untuk solat berjemaah. Solat hari raya macam juga. Solat minta hujan pun Nabi datang berjemaah. Tapi solat tahiyatul masjid, solat hajat
hajat, salat duha tidak disyaratkan atau tidak diperintahkan secara berjemaah. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala sebut dalam syarah Mazhabnya. Diriwayatkan bahawa Huzaifah pernah bersolat sunat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga pernah menjadi imam kepada Anas dan seorang anak yatim di dalam solat. Ini solat ini kita solat malam, teman-teman. Ini hadisnya. Kemudian pada kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersolat malam secara berseorangan. Ini kebiasaan Nabi buat. Nabi solat seorang diri saja. Dan ada yang diberitakan bahawa bila Ibn Abbas radhiyallahu anhu bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersolat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ibn Abbas rasa ingin tahu bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Ya, Ibn Abbas nak tengok macam mana Nabi solat waktu malam. Jadi malam itu kebetulan Ibn Abbas tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Abdullah Ibn Abbas menginap di rumah ibu saudaranya Maimunah binti Al-Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Anak saudara Nabi lah, ya. Sepanjang malam Abdullah menjaga, tak nak tidur, ya. Nak tunggu Nabi sehinggalah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menaikkan salat. Segera dia mengambil air untuk bekal wuduk Rasulullah. Dia dengar Rasulullah bangun, dia ambil bekal wuduk untuk Nabi Rasulullah berwuduk. Di tengah malam itu betapa terkejutnya Rasulullah SAW apabila bertemu dengan Abdullah bin Abbas yang masih berjaga dan menyediakan air wuduk untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi tengok ada tadi Allah kita dilindungi. Ya. Jadi niat Abdullah tadi nak tengok macam mana Nabi bangun tengah malam. Apa yang Nabi buat? Ya. Kemudian baginda menghampiri Ibn Abbas, ya, bila Ibn Abbas hantarkan bekas air itu, baginda menghampiri Ibn Abbas dan dengan lembut diusapnya ubun-ubun pemuda bertuah itu Abdullah bin Abbas. Nabi sebut Allahumma faqihhu fid din. Ini doa Nabi. Pegang kepala tuan-tuan. Dia budak-budak lah, kalau anak darah jangan pegang, tuan-tuan. Ya. Ni anak darah satap kita pegang kepala. Itu jadi naik, tuan-tuan. Ya. Budak-budak sebut Allahumma faqihhu fid din. Minta dia fahamkan dalam agama. Ya Allah, berilah kefahaman kepadanya, kepada Ibn Abbas, ini Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama. Sebab agama itu penting, kan? Sebab itulah Allah telah bagi dia faham agama. Orang kaya kalau tak ada agama masalah, tak faham agama. Sebab itulah agama, tidak ada agama dulu, kaya ke miskin kan, dia ada tonggak pegangan dia. Sebenarnya tuan-tuan, bolehlah baca kepala tuan-tuan, kepala tuan-tuan pegang, kepala cucu tuan-tuan dan pegang kepala tu baca Allahumma faqihhu fid din. Nabi SAW buat, ya, pegang kepala. Oh, nak buat pada isteri boleh tak? Boleh pegang, ya. Nak baca, isteri tegak sangat kan, malah nak mengaji pun malah tutup orang malah pegang kepala isteri supaya dia faham tentang agama. Demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu setelah berwuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali masuk ke rumah untuk menunaikan salat malam bersama istrinya. Siapa itu Maimunah tadi. Baik. Kemudian Ibn Abbas turut menjadi makmum baginda sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Ibn Abbas berdiri sedikit di belakang Rasulullah. Kemudian tangan Rasulullah SAW menarik untuk menghampiri baginda. Tetapi kemudian Ibn Abbas beranjak ke belakang kembali ke tempatnya semula. Ibn Abbas belakang Nabi tarik, dia undur balik belakang. Selesai solat Rasulullah SAW bertanya kepada Ibn Abbas, kenapa kamu melakukan begitu? Kenapa bila aku tarik tadi kamu undur belakang balik? Ibn Abbas kata, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah dan kekasih manusia, tak sepadan rasanya jika aku berdiri hampir dengan utusan Allah. Ini jawaban orang yang bersikap tawaduk kepada Allah. Tak padan dia tadi ini, dan duduk dekat sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita ditonton kami kalau boleh kita nak dekat dengan pemimpin kan, dekat sangat tak apa. Kalau boleh nak dekat buat tadi bawa pemimpin ini tak apa. Kan? Tapi Ibn Abbas bukan menjadi model contoh. Ya, ini contoh para sahabat ajar kepada kita. Baik, Ibnu Qudamah, ya. Jadi di sini tuan-tuan dan ceritanya ada juga malam qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah. Tadi pendapat Imam Nawawi kata tidak, tetapi ada hadis juga yang menerangkan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat qiyamul lail secara berjamaah. Tetapi dari tadi kebiasaan Nabi lakukan ialah seorang ini. Tetapi ada ketiganya dilakukan secara berjamaah macam tadi dengan istri Nabi. Sebetulnya bila kita bangun seorang yang mulai, jangan kita bangun seorang-seorangnya. Nak di masjid, kan? Bangun kita seorang di masjid, istri tidur lagi ke rumah. Ya, ya, baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahawa hadis-hadis ini menunjukkan bahawa solat sunat, solat malam yang boleh dilakukan secara berjamaah, boleh berjamaah. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Yang muhtaj, ya, boleh dilakukan secara berjamaah. Ini pendapat dia berdasarkan kepada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi. Kisah Ibn Abbas tadi. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala salat tahajud, duha dan hendaklah dilakukan berjamaah, tidak dilakukan secara berjamaah selalu. Ini pendapatnya. Ibnu Utsaimin dia kata salat tahajud, duha hendaklah tidak dilakukan berjamaah selalu. Hendaklah tidak dilakukan secara berjamaah selalu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya begitu. Ini dalam majmu' fatwa Ibnu Utsaimin. Artinya kalau kita nak salat tahajud jangan sentiasa berjamaah dah. Kita sebulan sekali je salat boleh lah tuan. Sebulan sekali je. Ustaz ya, sebulan sekali je. Bukan tiap malam lah berjamaah. Sebulan sekali je. Boleh lah tuan-tuan lepas ni. Yang saya campaign begitu tuan. Cuma sedih lah tuan. Kadang-kadang tidak seorang. Ada sekali dibantu imam terus tak datang. Itu terlalu juga sedih kan? Ya. Yang makmum datang, imam tak datang. Allah sedih kan? Pagar tak buka. Jadi akan datang kita kena perbaiki lah tuan. Ya. Bukan kita nak tunjuk riak, tidak tuan. Cuba kita sahut sekurang-kurangnya bila kita nak amal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ni. Ya. Perempuan tak apa-apa sebab perempuan tak digalakkan. Tetapi misalnya kalau perempuan yang ramai, lelaki tak ramai, terkali semua. Mengaji macam juga. Ya. Jadi kalah kita dengan perempuan. Baik, boleh tuan-tuan ya. Tempat ni kita kena usaha tuan-tuan. Tak boleh jalan kaki, naik kereta, apa kita buka dulu insya-Allah. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an, kutiba fi adh-dhakirin Allah katsira wa adh-dhakirata wan muhajjab." Apabila seorang lelaki membangunkan ahlinya, sebab ahlinya sendiri, istri dan anak-anaknya, sebahagian dari akhir malam, 1/3 malam punya akhir, ia dalam buku 3/4, maka solat keduanya atau solat ia 2 rakaat bersama dengan ahlinya tadi, nescaya ditulis keduanya di kalangan laki-laki dan wanita yang banyak menyintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ibnu Hajar. Kita nak masuk surga seorang tentu ada. Apa kita bangun yang kami seorang bukan isteri kita biar dia tidur. Ini jaga tuan Nabi kita ajar macam tu. Kalau kita bangun salat malam, ajak isteri bangun sekali sebab kita nak masuk surga semua. Kalau bangun kencing tak payah nak isteri. Ya, kecuali takut nak tolong bawa kencingan. Tu. Baik. Baik. Waktu dimulai. Waktu untuk salat malam ialah selepas isyak sehingga masuk waktu subuh. Bagi solat tahajud kita digalakkan untuk tidur dahulu walaupun seketika. Waktu yang paling afdal, yang paling utama ialah 1/3 malam. Ini waktu dia. Jadi selepas isyak itu dah boleh dah. Sebab tu orang salat tarawih itu dah kira qiyamul lail kan. Ya. Tetapi qiyamul lail kita ditutup dengan witir. Tapi masalahnya bila kita sembahyang tarawih kita buat dengan
Lepas tu habis tahajud mikir lagi, tak payah kan? Kata Nabi, mikir hanya sekali saja. Ya. Jadi waktu dimulai lepas isyak tu dah boleh. Sebab tu orang tak buat tuan-tuan solat tarawih lepas maghrib. Ya. Kalau ada masjid yang buat solat tarawih lepas maghrib, tak lama lah. Jadi saya minta pulang puasa di sini. Ya, lepas sembahyang maghrib dia buat tarawih. Itu baru ajar sesat tuan. Ya, lepas isyak tarawih. Witir pun lepas isyak. Ya, sebab tu dia mulai bermula daripada lepas sembahyang isyak. Oh, dia kata lepas isyak dia masuk dah. Dia sembahyang tarawih, isyak tak sembahyang lagi, sembahyang tarawih dulu. Tak boleh juga tuan-tuan. Walaupun masuk waktu dah, waktu isyak, dia kena sembahyang isyak dulu, baru boleh sembahyang tarawih. Jangan masuk isyak, sembahyang tarawih dulu, isyak nanti lepas sembahyang tarawih boleh isyak. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Jadi waktunya Abdul ialah 1/3 malam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir masa sallallahu seorang hamba Allah kepada Tuhannya ialah pada waktu tengah malam yang terakhir. Maka kalau kamu berminat menjadi seorang daripada ahli orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tersebut, maka hendaklah kamu lakukannya. Ini cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala ialah pertengahan malam yang akhir, 1/3 akhir. Lalu Nabi SAW kata, kalau kamu berminat menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu berminat menjadi orang yang sentiasa mengerti Allah, yang disebut oleh Nabi az-zakirin wa az-zakirat, yang harus sentiasa mengerti Allah Subhanahu wa taala, kalau berminat ke arah itu, maka lakukanlah, bangunlah. Ini cabaran Nabi SAW kepada kita tuan-tuan. Bangun apa? Bukan bangun tengok bola. Bangun beribadah, sembahyang, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Dan lebih afdal dilewatkan dia mulai sehingga kepada salah 1/3 yang akhir daripada paling itu paling yang afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika berbagi 1/3 malam yang akhir. Maka Allah berfirman, sesiapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan, dan sesiapa mohon kepadaku pasti akan kuberikan, dan kepada sesiapa yang mohon ampun kepadaku pasti akan kuampuni. Hadis dari Ibnu Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Allah mendengar doa kita tuan-tuan. Sebab itulah yang elok yang memang kita tak nafikan ya tuan-tuan, tak nafikan. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, tasbih, elok kita sembahyang seorang-seorang. Tak boleh nafikan. Sebab itulah Ibnu Qudamah tadi kata, jangan sentiasa. Sesekali itu boleh lah. Sebab apa tuan-tuan solat tasbih, kita nak buat nak kira solat ni tak cukup kadang-kadang. Imam dah bangun, kita pun apa tadi? Bangun. Jadi penghayatan tu kurang. Solat tasbih ni elok semua. Tetapi tanya macam mana kaifiat ini betul. Kalau buat siang macam mana, berapa kali salam, malam berapa kali salam, ada lain-lain. Ya. Panjang cerita pula tentang solat tasbih. Ya. So kena macam tu juga solat taubat. Kita nak taubat, kita nak minta ampun Allah kalau bila sebut dosa aku ni kan, orang dengar kan. Bila sebagai seorang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tidak menafikan bahwasanya sebab itulah setengah daripada para ulama tuan-tuan masuk solat hajat itu dia kata khilaful aula kita solat berjemaah. Ini pendapat khilaful aula artinya yang menyalahi daripada yang aula, yang utama. Yang utamanya untuk sembahyang solat sembahyang hajat. Ya. Baik. Maksud dari sini bahwa pintu rahmat Allah itu terbuka pada malam hari seluruhnya, khususnya pada akhir malam. Segala permohonan diterima pada ketika itu. Artinya kita hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengerjakan salat malam dan baginda menggalakkannya sehingga ia bersabda, "Hendaklah kamu mengerjakan salat malam itu walaupun 1 rakaat." Nisbahnya tentang
Tapi jangan buat satu rakaat ini sebab galakan Nabi SAW. Satu rakaat apa witir dia boleh bangun. Ya, nah, itu galakan Nabi SAW. Nabi kita galakan Nabi supaya kita bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susi tidak banyak untuk melanjutkan itu walaupun banyak lagi ilmunya nih. Sehingga cukup setakat ini. Pada pagi ini mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan kita manfaat dalam bulan ini, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam baik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri sendiri. Semoga aku mengucapkan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.